Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terputus. Saya minta kawan-kawan berhentilah telefon saya ni sebab dia makan bateri. Makan bateri. Okey, saya nak sambung. Saya tak habis cakap ni. Okey, minta tolong berhenti telefon. Okey. Saya nak minta tolong. Okey, pertama sekali saya nak cerita apa yang UMNO perlu buat. Tadi kenyataan Datuk Zahid sangat positif. Dia kata UMNO akan ambil tindakan politik. Jadi sekarang ni Muhyiddin telah pun mendapat sokongan daripada Mahathir. Jadi ada 5 kerusi sekarang ni dia dapat. Kemudian dia dapat daripada Syafiq Abdal. Melalui Mahathir pun dia dah yakin dengan Syafiq Abdal ada 9 kerusi. Jadi dia dah ada 14. Dan Azmin telah berjaya menarik lagi 4 orang daripada PKR untuk bersama. So dia ada 18. Jadi apa yang UMNO kena buat hari ni, kita tak boleh harap dengan grup-grup Isyamuddin, KJ ni semua, kita tak boleh harap. Memang dia orang tidak akan memberikan sokongan padu kepada kita untuk kita menarik diri untuk menarik diri. UMNO sekarang tak ada pilihan. Kita dah lihat kes Datuk Seri Najib dah jadi macam ni. Selepas ni pula dia akan kenakan Datuk Zahid. Jangan ingat Datuk Zahid tak kena, Datuk Zahid juga akan kena. Lepas tu dia akan kenakan Kunan. Lepas tu dia akan kenakan Bung Mokhtar. Lepas tu dia akan kenakan Datuk Aziz Rahim. Ramai lagi. Ramai lagi. Saya nak beritahu penjara bukan penjara Sungai Buloh. Penjara Kajang ada 20 sel untuk VVIP UMNO. Dah ready dah. Ini zaman Mahathir lagi dah buat. Jadi saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat. Hari ni suka tak suka, bila kita bersama dengan kita berada dalam kerugian kalau kita terus bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Pertama sekali, dalam keadaan kita ada 39 kursi campur 2 MCA, 1 MIC, ada 42 kursi, kita kena ngap dengan dia yang hanya ada kemenangan 13 kursi, tolak 1 dah meninggal, kita dah menang balik kursi tu. Dan daripada 12 orang ni pun hanya ada 7 MP yang sokong dia. Sekarang yang 5 yang sebelum ni tak sokong dah sokong balik. Sebab dia dah bersetuju menjayakan agenda Mahathir untuk memenjarakan Datuk Seri Najib. Jadi suka tak suka, hari ni UMNO kena sedar. Bukan hanya pemimpin UMNO yang ada kes ni yang akan kena aniaya. Bukan hanya kita tak ada peluang nak jadi Perdana Menteri. Kita timbalan Perdana Menteri pun dia orang tak bagi pada kita. Boleh bagi pula kepada yang 9 kursi Azmin Ali ni. Berapa semburit negara ni dia boleh bagi. Jadi apa lagi kita nak tunggu dengan Muhyiddin Yassin ni? So apa yang perlu dibuat, dah terlanjur kita ni berada dalam sidang parlimen. Suka tak suka, tak lama lagi ada bajet. Ini paling lambat pun bajet dah. Kalau boleh disegerakan segala bentuk gerakan ke apa, ataupun kalau ada bil-bil lepas ni yang boleh kita bantah, kita bantah. Maknanya UMNO kena pastikan, UMNO kena solid. Dan kalau misalnya dia dah dapat 18 orang untuk cover kesan daripada tindakan mereka ke atas Datuk Seri Najib, yang mungkin akan menyebabkan sebahagian daripada kita retaliate ataupun menentang Muhyiddin Yassin, kita kena ada lebih daripada 18 orang. Kalau boleh ada ekstra lagi 5. Jadi kita kena ada 23. 23 kita dah berada dalam keadaan selamat. Selamat untuk menyerang kerajaan Mahathir ni. Selamat untuk kita serang kerajaan yang masih lagi di bawah pengaruh Mahathir ni. Dan ini akan menyebabkan mereka akan lumpuh. Dan bila mereka lumpuh, berlakunya kekurangan majoriti 112 kursi untuk seorang Perdana Menteri, maka perkara ni akan dipersembahkan balik ke bawah duli Tuanku. Jadi Tuanku akan buat keputusan. Dan kita pun harap supaya kali ni Tuanku minta tolonglah. Kita harap sangat ke bawah duli Tuanku. Dengarlah isi hati rakyat kat bawah. Rakyat dah bosan dah
akibat daripada keadaan politik yang tidak menentu ni kan, apa akan jadi kepada rakyat? Saya harap tuanku lihatlah apa yang berlaku hari ni. Rakyat mahu supaya parlimen dibubarkan dan kita serahkan balik pada rakyat. Mandat tu kena bagi pada rakyat. Cukuplah kan. Ini boleh berlaku. Kalau dulu awal lagi mereka dengar cakap saya jangan kerjasama dengan Mahathir, kita dah asap Mahathir setengah mati, Mahathir dah tersentak sampai ke dinding. Kalau tak ada orang bagi oksigen kat Mahathir ni, dah lama dah Mahathir ni mati. Dah bungkus dah kerajaan dia dan kita dah bubar parlimen. Tapi malangnya, walaupun akhirnya ada setengah orang kata ni strategi pecah belahkan dia orang apa semua sekali, kita dah berjaya dah buat Mahathir hilang kerajaan. Tapi kenapa kita ambil orang daripada Pakatan Harapan, kan? Orang daripada Pakatan Harapan untuk mengepalai kerajaan baru. Mereka ni menang dengan memfitnah kita. Kena ingat, Datuk Seri Najib hari ni kena kenapa? Sebab Datuk Seri Najib dituduh mencuri duit 1MDB. Tuan-tuan, cuma yang ini hari kes asasi international. So, kalau ini hari Datuk Seri Najib menang, apa implikasi dia? Implikasi dia terbuktilah bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu orang yang pertama yang termakan dengan fitnah Tun Dr. Mahathir, yang mula membuat gerakan dalam UMNO untuk menentang Datuk Seri Najib. Ternyatalah dia seorang penipu. Jadi bagaimana mungkin Datuk Seri Najib boleh dapat keadilan di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin? Ini kita kena faham. Sebab ini maruah Perdana Menteri juga. Dia kena sumbatkan Najib supaya orang tak kata dia penipu. Jadi nyayalah dekat Datuk Seri Najib ni. Ini saya tak faham lah macam mana rakyat Malaysia tak boleh faham lagi benda ni. Jadi hari ni saya nak beritahu, UMNO dah tak ada apa dah tinggal bila kita menjalinkan kerjasama dengan Muhyiddin ni. Ianya merugikan kita. Kalau dulu selepas pilihan raya kecil Batu Sapi, kita punya markah tinggi, sangat tinggi. Tetapi selepas kita berada dalam satu kerajaan bersama dengan manusia-manusia durjana ni, akhirnya kita punya kedudukan sendiri pun merosot di mata rakyat. Jadi dah terlanjur dah jadi macam ni, kan? Saya rayulah kepimpinan UMNO dan MP-MP UMNO kena solid, kan? Kita tarik diri daripada ni. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Ada setengah daripada mereka risau, takut lepas ni kerajaan kembali ke tangan Pakatan Harapan. Saya nak beritahu, kita dah berhadapan dengan mereka ni 22 bulan. Sekarang kita dah duduk dalam kerajaan daripada bulan 2, sekarang bulan apa? 8. Bulan 8 Dah masuk 8 dah. Dah lebih kurang 28 bulan. Dah 28 bulan. Dah hampir nak 3 tahun dah. Kita dah ni. Maknanya ada lebih kurang lagi 2 tahun 4 bulan je paling maksimum mereka perlu buat pilihan raya. Kalau katalah tindakan kita ni menyebabkan Pakatan Harapan ni berkuasa balik, saya rasa kita kena yakin bahawa insya-Allah tak ke mana jawatan ni. Memang kalau kita dapat dalam tempoh 2 tahun ni, kalau kita terpaksa jadi pembangkang pun, kita bertahanlah sebagai pembangkang. Kita dah berjaya buat benda ni sebelum ni, kan? Dia nak buat benda lagi dahsyat pada kita, silakan. Apa yang kita tak lalui zaman pemerintahan Pakatan Harapan ni, kan? Biar dia buat, kan? Tapi saya yakin ramai pemimpin-pemimpin daripada PAS, mereka berpegang pada Islam. Mereka pun takkan pergi kat Muhyiddin ni. Saya yakin. Kan? Saya haraplah, saya harap. Akar umbi macam mana tu? Akar umbi. Kita minta akar umbi jangan bimbang. Akar umbi kat bawah ni, mereka bersama dengan Najib. Kau buatlah macam mana pun, mereka bersama dengan Najib. Daripada tadi saya main telefon ni kelong-kelang, saya tak boleh tahan.
Saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat yang tanya kedudukan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib hari ini didapati bersalah. Dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Kena faham kenapa dia nak denda 210 juta ni. Kan? Dia nak pancing, nak tunjukkan kepada rakyat bahawa Datuk Seri Najib ni merompak banyak kononnya. Dan kalau Datuk Seri Najib boleh mampu bayar, terbuktilah Datuk Seri Najib memang mengambil duit. Faham tak tuan-tuan? Sedangkan duit yang dia dapat derma sumbangan daripada Saudi Arabia dan kerajaan Saudi dengan Pak Arab ni, duit ini digunakan untuk pilihan raya. Dia sebagai pengurusi Barisan Nasional, dia jaga 222 kawasan parlimen. Duit yang SRC International ni saya nak beritahu, 42 juta. Ini duit CSR. Mana-mana orang profesional dia tahu bahawa setiap agensi kerajaan ke swasta pun dia ada bajet untuk CSR. Dia punya apa dipanggil? Public responsibility, public social responsibility. So memang ada bajet ni. Cuma silapnya bajet ni Nik Faisal letak di dalam akaun amanah UMNO tapi nama Datuk Najib. Sedangkan 3 tahun sebelum tu Datuk Najib hadir dalam satu mesyuarat kabinet yang memutuskan memberikan pinjaman kepada Kuop. Kan? Kalau ikutkan, Datuk Seri Najib tak tahu tentang duit tu dimasukkan dalam tu. Itu sebab Peguam Negara yang lama membebaskan dia. Kan? Tapi disebabkan Peguam Negara yang selepas tu, Tommy Thomas, masih mencari jalan nak mengenakan Datuk Seri Najib, tak ada lagi point. Akhirnya benda yang dah ditutup kes oleh Tan Sri Apandi, Peguam Negara yang lama, dibuka balik. Benda yang sepatutnya dapat keterangan daripada Nik Faisal, orang yang menjaga akaun tu, orang yang memasukkan duit dalam akaun tu, keterangan Nik Faisal pun tak ambil. Jolo yang bagi arahan tu, bagi arahan ni dan beritahu dengan Joanna supaya jangan sampai Datuk Seri Najib tahu transaksi di dalam akaun amanah tu. Datuk Najib punya akaun ni. Tapi instruction Joanna kepada instruction Jolo kepada Joanna, jangan sampai Datuk Seri Najib tahu. Benda ni semua terbukti. Kemudian dalam kes ni saya nak beritahu tuan-tuan, inilah kes yang ada 17 dokumen palsu. Sedangkan saksi utama kes ni, Datuk Seri Subo, mengatakan bahawa dokumen itu bukan tanda tangan dia. Maknanya SPRM di bawah Latifah Koya dulu, Orang Kuat Azmi Ali, SPRM menggunakan dokumen palsu. Kalau kat mahkamah London ke UK ke US ni, saya nak beritahu, dah kena buang lama dah. Tapi sebab mahkamah ni mahkamah Mahdi. Mahkamah Mahdi. Jadi itu sebabnya saya tak nak komen lah tentang benda yang dalam mahkamah ni. Cuma saya nak beritahu sahabat-sahabat dalam UMNO, cukuplah diperalat oleh Muhyiddin ni. Muhyiddin ni hanya baruah kepada Mahdi. Yang memerintah hari ni masih Mahdi. Masih Mahdi. Dan yang keduanya saya nak beritahu, yang risau pasal Datuk Seri Najib, saya nak beritahu Datuk Seri Najib dibenarkan kad jamin. Alhamdulillah. Walaupun 2 juta kan, tapi alhamdulillah boleh kad jamin lagi. Tapi kalau nak cari nak cari sampai 210 juta, mana nak cari tuan-tuan? Cumanya tuan-tuan, kes ni di Mahkamah Tinggi. Lepas ni ada Mahkamah Rayuan. Dia yang paling penting sekali nak jaga air muka Muhyiddin. So nak jaga air muka Muhyiddin ni, kena pastikan Datuk Najib kalah di peringkat Mahkamah Tinggi. So dah settle lah. Image Datuk Najib nak jadi calon Perdana Menteri depan ni dah terguris. Ini kepala otak dia fikir. Kan? Dia tak tahu rakyat kat luar ni bukan bodoh. Dia tak tahu rakyat mengikuti apa yang berlaku di dalam mahkamah. Saya nak beritahu, rakyat mengikuti apa yang berlaku dalam mahkamah. Dan percayalah cakap saya, tuan-tuan, kalau kita boleh tarik diri daripada kerajaan ni, maka pilihan raya akan berlaku dalam masa terdekat. Kita tak perlu bimbang pasal hukuman yang menanti Datuk Seri Najib. Kalau mereka ambil alih kerajaan, perkara pertama mereka boleh tukar Peguam Negara, ganti dengan Tommy Thomas. Apa Tommy Thomas buat? Tommy Thomas
dia telah menggugurkan kes Sibarasa Rahsia, 2 kes. Kes MCMC, kes Atta Sultan. Kan? Kemudian Tommy Thomas telah menggugurkan kes Eric Paulson, Atta Sultan. Digugurkan kes Tien Chua, digugurkan kes Hasan Karim, Tamrin Ghaffar, Pang Likun. Kes yang dah berjalan, Pang Likun dan juga Lim Guan Eng. 60 saksi, 20 lebih orang saksi sudah dipanggil. Tinggal lagi berapa je saksi. Tapi boleh dibuang kes begitu saja. Dia boleh gunakan Hakim Dato' Hadaria membuat keputusan, walaupun Pendahulu Raya minta hanya dibebaskan tapi tidak dilepaskan, tapi hakim bagi dibebaskan dan dilepaskan. Jadi saya nak beritahu, jangan bimbang. Yang penting UMNO kena solid hari ni. Kita punya MP mesti lebih daripada 23 orang yang bersetuju untuk keluar daripada kerajaan Muhyiddin. Kena keluar. Tak boleh kita duduk dalam lagi dah. Teruk sangat kita ni kena dipergunakan. Kalau nak cerita pasal kes mahkamah ni, kita ada banyak kes. Jangan lupa kita ada Bistari Net, kita ada kes yang melibatkan tanah-tanah kat Johor, sampai hubungan Muhyiddin dengan apa ni, Sultan Johor lama, Keruh, semua banyak kes. Belum cerita lagi kes Azmin Hari, kes Semburit ni. Kes Semburit ni sekarang ni saya tunggu je ni sebenarnya. Saya nak hantar bunga dekat Datuk Amir Badur. Saya tunggu bila sebaik saja dia kenal pasti di dalam gelap 2 wanita telah menconteng mural yang di Pertuan Agong. Bila dapat je kenal pasti ni, saya terus hantar bunga kepada Tan Sri Amir Badur. Sebab nak ucapkan Alhamdulillah, tahniah dah sembuh. Dulu ada masalah mata, sekarang dah cerah. Dah boleh kesan orang yang menconteng mural tu. Itu je saya tengah tunggu. Ada banyak lagi kes. Anak Hamzah Zainuddin pun ada kes juga. Kan? Ni Mustafa Muhammad pun ada kes. Semua yang jadi menteri, yang lari pergi bersatu jadi menteri ni, kebanyakannya ada kes. Isyamuddin Tun Hussein pun ada kes juga. Jadi saya nak beritahu, kalau nak kira bersih ni, beritahu saya menteri mana yang bersih. Mungkin adalah 1, 2, 3 orang yang bersih. Tetapi yang mana yang lari, meninggalkan parti, rata-rata ada kes. Kalau tak ada kes pun, mungkin dah tak tahan jadi pemangkat. Itu sebabnya, jangan bimbang. Saya yakin Dato' Seri Najib tidak akan terpenjara. Tapi kita tak boleh hanya yakin. Kita kena buat sesuatu. Dan untuk MP, kerja dia ialah pastikan tarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Untuk MT UMNO, tolong pastikan jangan sampai pilihan raya yang akan datang, UMNO bekerjasama dengan Bersatu. Cukuplah. Belajarlah melalui kesilapan. Siapa yang dulu kutuk saya, cakap saya macam-macam kan. Tapi saya rasa tuan-tuan pun dah tahu apa yang saya cakap tu betul. Apa yang saya ramal bakal berlaku kalau kita parti yang besar melantik seorang daripada parti yang kecil menjadi Perdana Menteri. Kita nak jaga 3.7 juta orang ahli kita ni macam mana? Kan? Hari ni tuan-tuan dah sedar apa yang saya cakap betul. Saya halalkanlah. Siapa yang marah saya, yang maki hamun saya maafkan. Kita lupakan. Cuma hari ni kita kena solid, kita kena pastikan, kita kena pertahankan maruah parti kita. Kita kena pertahankan mantan Perdana Menteri, mantan Presiden kita. Itu je saya nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.